Sebab ada alif lam. Ingat tak? Ada alif lam tak boleh tanwin. Al-muttaqiyah tu ataupun al-muttaqiyati. Hukum biasa tu jangan lupa. Tapi terlupa mula-mula tu biasa. Ya? Dah lama pun kadang-kadang terlupa. Tak apa. Sebab tu kita belajar. Kalaulah kita belajar, ya, terus ingat, memang tak perlu pun sampai 7-8 bulan. Kita akan ulang benda yang sama banyak-banyak kali, ya, supaya tuan-tuan teringat, ya, terbiasa dia. Okey, habis 6 perkataan yang sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan menguasainya. Boleh? Okey, mari kita terjemahkan. Wa as-sabirina, orang-orang yang bersabar. Ya. Ini isim ke fi'il ke harf? Isim. Kalau ya nun ni mewakili bagi apa tuan-tuan? Bagi atas ataupun bawah. Kena ingat, kalau kita tengok as-sabir, kalau dia nak baris atas macam mana? Cuba bariskan di atas. As-sabir, itu clear lah bagi atas dia. Untuk mufrad jelas bagi atas. Tapi kalau dua orang lelaki yang bersabar, macam mana? As-sabirani. Itu mewakili bagi depan nanti. Kalau nak bagikan depan sebab fa'il ke mubtada, guna ani. Satu pilihan lagi ialah as-sabirani. Itu mewakili bagi bawah dan atas. Ya. Kalau jamak dia apa? As-sabiruna ataupun as-sabirina. Ya, kalau sabiruna mewakili bagi depan, waw nun tu. Kalau ya nun mewakili bagi bawah dan atas. Bermakna ini mesti mewakili bagi bawah ataupun atas. Bila isim dia berbaris bawah ataupun atas, kita kena tengok sebab lah. Untuk pendekkan cerita dia, kata ulama dia ni bagi atas. Isim bila bagi atas sebab apa? Ada banyak. Cuba tuan-tuan tengok diagram warna purple. Cuba tengok bahagian isim. Isim yang dipanggil isim bagi atas, isim apa? Mansub. Ada berapa keadaan isim mansub? 11. Cuba sebut. Pertama, kedua, ketiga, 4, 5, maf'ulun li ajli, 6, 7, 8, 9, mustas, 10, 11. Saya saja suruh tuan-tuan sebut supaya terbiasa. Ada 11 sebab kalau kita nak kata isim tu berbaris di atas, ya. Kalau sebut 11 tu mesti dia terkena salah satu lah, ya. Kata apa ni, saya tengok, saya dulu pun tak tahu juga kenapa dia baris yang bagi atas ni, ya. Dia tak lepas waw sepatutnya waw atau dia sepatutnya maktuf. Maktuf baris mengikut, dia ikut siapa? Tak ada nak ikut. Rupanya dia ada perkataan yang tidak disebut oleh Allah Ta'ala, iaitu akhussu. Ana akhussu. Mana tak apa? Apa nak ana akhussu? Cakap Melayu. Saya mengkhususkan. Ya, itu dia. Akhussu makna aku mengkhususkan. Okay? Khususkan daripada orang-orang yang apa ni, yang kebaikan itu kan, orang beriman kan. Cuba kita tengok dulu. Okey, cuba terjemahkan semula.
atas. Nanti belum faham lagi ni. Memang belum lagi, tak apa. Okey, mari kita terjemahkan semula ayat kita. Laisa. Apa makna laisa di awal sekali? Bukan. Al-birra an tuwallu wujuhakum, wajah-wajah kamu, qibala al-masyriqi wal maghribi. Ya, bukan itu kebaikan. Ya. Walakinna, tetapi al-birra, kebaikan itu. Ini senarai kebaikan-kebaikan. Man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi, jenis kitab, ya. Makna apa-apa saja jenis kitab yang diturunkan oleh Allah termasuk suhuf. Okey, wan nabiyina wa ini kategori pertama, orang yang baik. Kategori yang kedua, wa ata, dia telah memberikan al-mala, harta, ya, harta kepunyaannya, ala hubbihi, kesayangannya, nya itu harta, atas kesayangan dia kepada hartanya itu. Kepada siapa? Zawi al-qurba. Zawi, orang-orang. Ingat tak gambar itu? Jamak daripada perkataan zu. Ini zawi, kepada orang-orang yang al-qurba, yang mempunyai hubungan dekat. Itu kerabat, saudara mara terdekat. Wal yatama, anak-anak, jamak kepada perkataan yatimun, yatama, wal masakina, wabna as-sabili, anak jalan. Mana apa? Orang yang musafir, yang terputus bekalannya di dalam perjalanan. Itu, ya. Wasailina, ini orang, dia ni bersedekah kepada orang-orang ni semua, ya. Wafir riqabi, pada hamba yang membebaskan diri ataupun tawanan perang, kata ulama tafsir lah. Okay, ini kategori kedua. Kategori ketiga, wa aqama, dia itu siapa? Ya, man tadi, siapa yang beriman tadi, dia telah mendirikan as-salata wa ata, telah mengeluarkan az-zakata, dia telah mengeluarkan zakat, ya. Okay, itu kategori yang ketiga, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Kategori keempat, wal mufuna, yang menyempurnakan bi ahdihim, janji mereka, idza ahadu, mereka telah berjanji. Okey, dalam ayat ini pula wa akhussu, apa makna tadi? Aku mengkhususkan. Fi'il apa ni? Fi'il mudhari. Ana, fa'il dia siapa? Ana tu siapa? Allah. Yang ni yang nampak tak ni dalam Quran ni? Ini memang tak ada. Jadi sebab ulama dia mentafsirkan ada, maknanya Allah, aku mengkhususkan yang daripada semua tu, ini lagi apa, lagi hebat, iaitu siapa? As-sabirina, ya, mengkhususkan lagi, ya, orang yang apa ni, kebaikan itu ialah kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam al-ba'sa'i, kesengsaraan ini kalau dalam kitab tafsir saya dipanggil syiddatul faqri, makna dia terlalu sakit, ketika dia terlalu miskin. Itu makna ba'sa ni, ya.
Kesengsaraan tu makna ketika terlalu miskin. Kemudian wadh-dharra'i, dan kesempitan penderitaan. Apa dia? Tadi kesusahan dari segi harta, miskin. Ini kesengsaraan, terjemahannya? Kesempitan. Kalau dalam kitab tafsir saya, makna kehilangan benda ataupun orang yang disayangi. Ya, dia memudaratkan manusia, ya, daripada kehilangan benda yang disayangi apa? Anak-anak, ahli keluarga, ataupun kita punya sakit, hilang kesihatan apa semua. Ini dipanggil dharra. Ya, itu beza kesusahan. Semua kesusahan ya. Nak terjemah susah, sengsara sama bahasa Melayu. Tapi ini berkait dengan kesusahan harta, kefakiran. Ini berkait dengan kehilangan, ya, orang-orang yang disayangi ataupun apa-apa daripada kesihatan kita. Okey, dia sabar pada kesusahan harta, kesusahan kehilangan orang yang disayangi. Ini masih orang sabar. Sebab Allah mengkhususkan ni hina ba'si, al-ba'si, ketika ba'si ini dikatakan dalam tafsir saya ni waqta syiddatil qital, ketika mana ketegangan peperangan, mana ketakutan medan perang. Tapi dia sabar berperang juga, dia tak cabut lagi. Ya? Sebab cabut lagi daripada medan perang termasuk dalam salah satu dosa besar, minal kabair. Jadi dia bersabar dan dia kekal berperang ketika mana ketegangan tersebut. Maka Allah mengkhususkan orang daripada yang ramai-ramai punya kategori tadi ialah orang yang bersabar ketika mana kesusahan harta, wadh-dharra, kesusahan hilang, ya, orang yang disayangi, wa hina, ketika al-ba'si, peperangan. Okey. Saya nak tanya, hina isim ke fi'il ke haraf tadi? Isim apa? Isim zaraf. Ya, zaraf zaman. Kenapa dia bagi sebawah al-ba'si? Lambat sikit nak jawab, Okey. Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Itu jawapannya. Mudhaf, dia baris bawah sebab apa? Biasanya zaraf akan jadi mudhaf, dan isim selepas dia yang bersandar. Ketika tu dia tak boleh berdiri sendiri kecuali disandarkan kepada sesuatu. Macam perkataan sebelum apa? Sebelum zuhur, sebelum maghrib. Kalau perkataan ketika apa? Ketika peperangan. Jadi maknanya dia ni akan jadi isim zaraf, dan dalam masa yang sama dia adalah mudhaf. Apa makna mudhaf? Perkataan yang disandarkan. Okey, yang ini dipanggil mudhafun ilaihi, iaitu perkataan yang kepadanya. Dia ni bersandar kepadanya. Itu mudhafun ilaihi. Apa tanda mudhafun ilaihi? Baris bawah. Apa tanda mudhaf? Tak ada alif lam. Lagi? Tak ada tanwin. Macam biasa. Ya. Okey. Seterusnya perkataan ulaika. Ulaika tuan-tuan. Orang-orang itu. Orang-orang itu. Kita terjemah orang-orang itu, menunjukkan ramai. Persoalan dia ialah dia isim ke fi'il ke haraf? Isim apa tadi? Isim isyarah. Bila isim memulakan ayat, dia punya formula. Bila isim memulakan ayat dan isim tu memang dikenali, macam ulaika, dikenali tak? Ya. Apa makna ulaika? Orang-orang itu. Mesti itu tu tahu siapa. Itu tu siapa? Semua. Man amana billah wal yawmil akhir sampai as-sabirina fil ba'sa'i wad dharra. Semua tu yang disenaraikan oleh Allah. Ulaika, orang-orang itu. Maknanya bila isim memulakan ayat, dia akan jadi subjek. Subjek dalam bahasa Arab sebut apa? Mubtada.
subjek. Bila ada subjek, mesti ada predikat. Predikat disebut apa dalam bahasa Arab? Ni ya, predikat di sini ialah alladzina. Sebab dia punya tanda dia tak nampak, maka dia susah sikit. Okey, kalau kita tahu, misal kata nama orang, misal kata Muhammadun, dikenali tak? Kenal tak dia? Semua nama orang mestilah kenal. Walaupun tak ada alif lam tak apa. Ya, Muhammadun, iaitu Nabi Muhammad tu. Ya, ini akan jadi subjek mubtada. Khabar dia ialah Rasulullah. Nah, kalau kita tak nak Rasulullah, Rasulun saja. Cuba terjemahkan Muhammadun Rasulun. Muhammad itu adalah, Muhammad itu adalah seorang Rasul. Ya, begitu. Kalau kita tak nak guna Muhammad, kita boleh guna dhamir dia. Dhamir tentang makrifah. Apa makna makrifah? Dikenali, telah ditentukan. Jadi orang itu tu mesti ditentukan, dikenali. Muhammadun kenal tak? Kenal. Kalau saya nak gantikan dhamir dia, boleh tak? Apa dhamir Muhammad? Huwa Rasulun. Sama tak makna dia? Dia seorang rasul. Dia Seorang rasul. adalah seorang Rasul. Sama kan? Ya? Dia adalah seorang Rasul. Kalau saya nak tunjuk ini ialah seorang Rasul, macam mana? Hadza, apa dia? Rasulun. Ini adalah seorang Rasul. Ini semua adalah subjek. Ya? Ini semua adalah subjek yang saya bulatkan ini. Dia adalah isim yang dikenali apabila memulakan ayat. Bila ada subjek, saya cari predikat dia. Asal dia mubtada mesti baris depan, khabar mesti bagi Muhammadun Rasulun. Kenapa dia tak bagi depan? Mabni. Mana tahu mabni? Dhamir. Mana tahu dhamir tu mabni? Diagram warna apa? Warna purple, macam baju saya ni. Isim. Kalau tuan-tuan nak kata dia mabni, tuan-tuan mesti confident. Mabni ini isim mabni di dalam kotak ni ya. Isim terbahagi kepada dua. Satu isim mabni, satu isim mu'rab. Okey, isim mabni yang pertama apa? Dhamir. Nombor satu tu. Nombor dua isim isyarah ni dia. Ketiga isim mausul yang macam mana? Alladzina. Lagi isim syarat tu nanti saya bagi tahu kemudian. Ada dalam diagram kita, tapi dia terselip dekat diagram warna purple belakang. Kemudian lagi istifham. Lagi ini bilangan tu. Kemudian lagi ba'd atau zarf. Zuruf tu adalah jamak pada zarf, sebahagian daripada zarf. Semua isim-isim mabni itu kebanyakannya ada 5 yang ni sudah kita masukkan di sini. Ya, semua isim-isim tu isim, dhamir, mausul, istifham, isim isyarah dan isim zarf kat sini. Ya, dia ni mabni. Jadi dia tidak berbaris di depan. Kalau dia mubtada mesti bagi apa? Depan. Kenapa dia tak bagi depan? Kenapa? Dhamir semua mabni. Kenapa dia tak bagi depan? Isim apa ni? Isyarah. Kenapa dia tak bagi depan? Dia mabni. Isim apa tu? Jadi asal dia bagi depan. Tapi bila dia isim mabni, dia kekal. Ulaika takkan jadi ulaiku. Huwa takkan jadi hu. Takkan jadi huzu. Tak akan jadi. Sebab dia kekal sampai kiamat, sampai masuk syurga nanti. Macam inilah bahasanya. Ya? Khabar bagi apa? Depan. Okey, kalau dapat bagi depan lah. Ini tak bagi depan? Ya? Macam tu je alasan dia. Okey, mari kita terjemahkan dengan sengkangan mubtada dan khabar
Subjek, predikat disengkan dengan adalah. Cara bahasa tua kita. Muhammadun Rasulun. Cuba terjemahkan. Ya. Huwa Rasulun. Hadza Rasulun. Ulaika alladzina. Adalah orang-orang itu yang diceritakan sebelum ni. Orang-orang itu adalah orang-orang yang sempurna tak ayat tu? Belum kata sebab isim mausul. Isim mausul akan tergantung sekiranya tak dikaitkan dengan perkataan selepas dia. Yang apa? Sadaku. Apa tadi? Sadaku? Domer tak sebut. Orang-orang yang mereka telah benar. Benar apa? Pada dakwa iman mereka. Mereka berdakwa beriman. Allah kata orang itu adalah orang-orang yang benar. Okey, itu satu. Ini akan jadi subjek, mubtada ni akan jadi khabar. Sebab tu kita akan terjemah mereka itu atau orang-orang itu adalah orang-orang yang telah benar. Mereka telah benar pada keimanan mereka. Ni tak nampak tengok tafsir. Okey, ini akan jadi mubtada khabar. Ini akan jadi apa? Mubtada semula. Okey, mubtada bagi apa tadi? Depan. Kenapa tak bagi depan? Mabni. Mana khabarnya? Hum. Okey, sebab bagi depan kan? Okey, mari kita terjemahkan. Wa ulaika hum. Orang-orang itu adalah mereka. Ada fahamkah? Faham, bukan khabar lah. Jangan, walaupun nampak bagi depan. Tuan-tuan, mubtada, khabar, subjek, predikat ni kita buat, dicipta kata bahasa tu untuk tuan-tuan faham. Ya? Kalau tuan-tuan kata orang-orang itu adalah mereka, tak, itu bukan predikat. Jadi mana predikat khabar dia? Muttaquna. Jadi ini dipanggil dhamir, penyengkang. Penyengkang, tak nak terjemah tak apa. Terjemah adalah dia. Atau mereka adalah. Okey, cuba terjemah wa ulaika. Orang-orang itu mereka adalah al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ya? Maknanya ini akan jadi khabar. Khabar bagi apa sepatutnya? Bagi depan. Ni bagi depan ke? Ya, dengan waw. Sebab dia ada dua pilihan, muttaquna, satu lagi muttaqina. Kalau nak bagi depan guna waw. Kalau nak bagi bawah gunakan macam mana bunyi? Muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kenapa guna lil muttaqin? Kena yanun. Sebab apa? Ada harf jar li. Lil muttaqin. Kita tak guna lil muttaqun sebab dia baris bawah dengan harf jar. Bermakna ini baris apa ni? Dengan waw. Bagi depan dengan waw. Kenapa? Khabar. Cuba terjemah semula. Wa ulaika, orang-orang itu yang disebutkan semua ciri-ciri orang kebaikan tadi. Hum adalah, mereka adalah al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa. Boleh faham makna bertakwa? Apa makna takwa? Ikut, ialah bertakwa, iaitu takut kepada Allah dengan dia membuat apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Kita berhenti berehat. Tegangkan urat-urat saraf, sendi-sendi di kepala. Okay, kita berehat 10 minit. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dalam majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah kita masuk sedikit ayat yang ke-178 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Okey. Tak pada Okey, tuan-tuan dan puan, cuba bacakan yang pertama. Ya, kemudian ayyuh. Kemudian alladzina. Kemudian aman. Kemudian kutiba. Kemudian alaikum al-qisas. Kemudian bil ada tanda apa? Waqaf sini. Okey, sampai situ. Okey, kita keluarkan diagram warna kuning dulu, iaitu perkataan ya. Apa maknanya? Wahai. Isim popular ke haraf popular? Wahai. Ya, haraf. Haraf apa? Pink. Mula-mula kita keluarkan warna pink dulu. Dia kumpulan haraf. Haraf apa namanya? Haraf nida. Apa makna nida? Seruan. Jadi makna digunakan apa ni? Ya. Kalau perkataan ni ayyuha pun makna wahai juga. Kalau ya ayyuha semua wahai. Tapi dia ada penambahan di situ. Kemudian kita bincang alladzina, jumpa sekali lagi. Orang-orang yang masuk isim ke haraf? Isim apa namanya? Isim mausul. Okey. Kemudian ni tuan-tuan mesti tahu ala maknanya ke atas. Ya? Ke atas. Haraf apa? Haraf jar. Apa fungsi haraf jar? Kenapa isim selepas dia tak baris bawah? Kenapa dia mabni? Sebab dia dhamir. Ni dhamir apa dipanggil? Melekat ke tak melekat? Melekat. Kalau melekat dipanggil dhamir muttasil. Kalau dhamir ni ala dilekatkan dengan dhamir, ya, dia akan jadi alai. Asalnya ala dilekatkan dengan dhamir, maka ya, kalau dhamir muttasil ke atasnya dia akan bunyi alai. Mana lebih ringan sebut alaihu ke alaihi? Ya, dia akan jadi hi. Hima, hin, ha, hima, hinna. Bila dia mati, ya dia mati, ya. Okey, cuba jalankan dhamir muttasil. Macam mana nak sebut ke atasnya? Alaihi. Semula alai. Ke atas mereka berdua. Alaihima. Semula alai. Ke atas mereka. Kita tak baca alaihum kan? Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Okey, dhamir muttasil kah yang dengan warna pink. Yang bertitik-titik ni. Okey, ya. Okey, cepat mainkan dhamir muttasil. Boleh? Okey, mula.
Ke atasnya alaihi. Ke atas mereka berdua. Ke atas mereka alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ke atas dia perempuan alaiha. Itu tak berubah Ke atas mereka berdua alaihima. Ke atas mereka semua perempuan alaihinna. Lepas tu tak berubah macam biasa. Ke atas engkau lelaki, ke atas kau berdua, ke atas kamu semua, ke atas engkau perempuan alaiki. Kalau perempuan ki, ya. Kalau betulkan alaiki ke atas perempuan. Okey, kalau ke atas kamu berdua, ke atas kamu semua perempuan, ke atasku salah untuk minggu yang keempat. Apa dia? Ala campur ya. Macam mana? Dua mati campur mati. Alayya. Alayya. Okey, kalau kepadaku ila. Ilayya. Ya. Okey, semula. Ke atasku alayya. Ke atas kami alayna. Ya mati campur ya mati tasdidkan dan tasdidkan. Alayya, syiyya, ilayya, walidayya. Macam kita baca tu sebab ya mati dua tu. Okey, ke atas kami alayna. Okey. Seterusnya, satu lagi perkataan yang tuan-tuan mesti tahu, iaitu fi. Haraf jar. Kenapa dia tidak membarisbawahkan perkataan al-qatla? Ini perkataan ni apabila berada di hujung ya ataupun alif atau waw, dia memang tak dapat dibariskan. Qatla, huda, muna, salwa, yusra, usra, bushra. Ini semua dipanggil apa ni? Bunyi ya ke bunyi alif? Alif. Ini dipanggil alif maksud. Dia bunyinya bukan bunyi ya, bukan qatla. Dia dipanggil alif maksud. Maqsud. Okey. Ada 4 perkataan. 5. 1, 2, 3. Saya nak nilai pula nak menunjukkan diagram dia ni betul. Dia 4, ni 5. Okey. Hari ni nampaknya diagram saya kalah. Maknanya ada 4 perkataan yang kita sepatutnya tahu, ada 5 perkataan yang kita tak tahu. Tapi tuan-tuan, Manu, ini dah cakap Melayu, hukum apa ni? Hukum qisas. Apa hukum qisas mana? Hukum balas. Kalau bunuh dengan bunuh, kalau cedera dengan cedera. Okey, tak apalah. Tak apa, kalah pun kalah sikit je. Diagram kita kalah sedikit hari ini. Yang kita tak tahu 5, yang kita tahu 4. Lima. Ya ke? Oh, 5 sama. Tak kalah seri. Jadi seri. Jadi tuan-tuan jangan takut dengan diagram kita. Diagram kita ni akan menjadikan kita senang. Syarat dia, peganglah diagram ni baik-baik. Jumpa dah sebut. Kita dah bagi dah, tuan-tuan dan perempuan. Saya dulu kalau tahu daripada sekolah ni, saya belajar daripada tingkatan 1, saya tahu diagram ni. Allah, saya pegang, saya peluk ni, hafal. Tapi saya tahu kemudian setelah saya mengajar apa ni 7-8 tahun. Saya mengajar daripada tahun 97. 97, lepas tu 2000. Saya lepas apa ni lebih 10 tahun saya mengajar.
dan timbul keinsafan bila saya mengajar pelajar yang nak ke Timur Tengah. Setiap aku ke Timur Tengah, tak kenal isim ni, tak kenal Allah. Jadi cuba sekarang ni antum pegang satu A4, ya, saya bagi seorang satu, cuba tuliskan Dhamir, ingat tak? Ada yang tak ingat tapi dia nak ke Mesir. Wah, ini kata parah lah kau ni. Apa dia isim maksud, cuba senaraikan. Dia tak boleh juga. Rupanya punca budak-budak sekolah yang terkial-kial bahasa Arab dia sebab dia tak menguasai ini. Ya? Kalau dia kuasai ini, dia makna dia kebanyakan perkataan bahasa Arab dia tahu dah. Yang lain tu dia kena pakai kamus. Ya, dia rajin tengok kamus, perkataan tu lagi biasa lagi mudah. Cuba tuan-tuan tengok anak tuan-tuan belajar Jacob semua tu. Ya? Ni, dekatkan diagram ni. Cuba dia ingat. InsyaAllah dia akan apa ni confident dengan bahasa itu. Boleh tuan-tuan dan puan? Rahsia ni saya bocorkan semua, tak ada buah-buah silat. Kalau tuan-tuan nak kalahkan saya pun tak apa. Saya bukan guru silat. Guru silat ni ada buah kilat dia. Ini jangan bagi melawan tokoh ni kan. Tak, saya ni keluarkan habis. Apa yang saya boleh keluar, saya keluarkan. Tuan-tuan ambil lah. Okey tuan-tuan, perkataan yang ini ya, sebenarnya ada dua perkataan bergabung sebenarnya ni Ayu dengan ha. Cumanya dia susah nak diterjemahkan. Ya, yang paling penting tuan-tuan kena tahu Ayu ni isim ke fi'il ke harf? Isim. Ya, tandanya. Tengok diagram warna hijau. Kalau tuan-tuan nak mendakwa dia itu isim, ada 5 tanda yang paling asasi. Pertama ada alif lam. Macam allazi. Ya, al-qisas. Al-qatla. Kedua tanwin. Ya, kalau ada tanwin di hujung, madrasatun, masjidun. Ya, okey. Ketiga baris bawah. Apa perkataan yang terletak lepas apa ni? Baris bawah. Ya. Lillahi Allahi, saya kata. Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi Maliki Yaumi Ad-Dini. Itu semua hujung dia baris bawah. Keempat apa? Mudhaf. Mudhaf ni ketika mana dia dibuang alif lam dan tanwin kan? Kenapa? Sebab dia nak bersandar pada perkataan sebelah. Keempat apa dia? Kelima dan semua perkataan yang letak lepas harf jar, macam fil qatla ataupun lepas harf nida mesti isim. Sebab harf nida makna seruan. Lepas harf nida dipanggil munada, iaitu yang diseru. Yang diseru tu mesti isim. Kucing ke, ya, binatang ke, orang ke, Allah, Rasul, yang kita seru, yang kita panggil mestilah isim. Kita tak boleh panggil fi'il kan? Kita tak boleh panggil haraf, kata sini tak boleh dipanggil. Jadi maknanya dia tentu dia adalah isim. Ha mana apa? Kenapa saya tak tanda X? Sebab ini bukan ha dhamir. Ya? Bukan ha dhamir muttasil. Kalau ha dhamir muttasil tu apa maknanya? Nya untuk perempuan. Ni perempuan mana tak ada berkenaan. Ya? Ini adalah dipanggil haraf. Ya? Haraf tanbih dalam bahasa Arab. Tanbih. Tanbih. Tanbih ini iaitu untuk mengambil perhatian. Macam tu. Jadi bila ada ha tu, orang akan memberikan perempuan perhatian. Ya ayyuha. Jadi orang akan mengambil perhatian. Dia bukanlah ha dhamir. Ya. Wahai nya bukan nya ni. Ini ha untuk mengambil perhatian, tanbih. Jadi kita tak dapat terjemahkan. Biasa orang Melayu akan terjemah wahai saja. Ya pun wahai, ayyuha pun wahai. Ya, kalau tak ada ya pun ayyuhalladzi, ayyuhan nas juga mana wahai. Ya. Okey. Perkataan yang kedua ni tuan-tuan dah biasa perkataan ni. Manu. Mana apa? Mereka telah Fi'il apa? Fi'il madhi. Ya, mereka telah beriman.
Dia daripada punca perkataan dia huwa. Macam mana bunyi huwa? Buang waw alif huwa mana? Apa mana huwa mana? Dia telah beriman. Cuba jalankan fi'il madhi diagram warna kuning. Huwa amana. Huma. Hum. Apa mana amanu? Okey, dia amanat. Huma. Amanata. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Makna apa? Antum amantum. Kamu semua, lelaki ke perempuan? Lelaki telah beriman. Anti amanti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Nahnu amanna. Apa makna amanna? Kami telah beriman. Huwa. Okey. Perkataan yang ketiga, kutiba. Okey, cuba tuan-tuan buka diagram warna kuning. Kuning. Kolom nombor 1. Fi'il apa? Fi'il madhi. Ini fi'il madhi dipanggil maklum biasa. Cuba tuan-tuan pergi ke kolom nombor 11. Dipanggil apa? 11. Fi'il madhi majhul. Okey. Kerana ini majhul, maka yang ini digelarkan maklum. Okey. Kalau qara'a, apa maknanya? Dia telah membaca. Okey. Dikatakan maklum kerana maklum pelakunya. Siapa pelaku dia? Dia. Huwa. Dia telah membaca. Dia telah membaca. Sebab ada huwa kan? Bermakna huwa ni pelaku dia, fa'il dia, dia maklum. Okey, cuba tuan-tuan, Allah, pattern dia dah lah apa ni. Okey, cuba tengok. Pattern kalau fi'il madhi maklum pattern 1 bunyi fa'ala. Sama qara'a Okey, pattern fi'il madhi majhul pattern 1 bunyi mana? Fu'ila. Fu'ila. Kalau pattern di sini qara'a akan jadi quri'a. Dhamir dia tetap huwa. Huwa makna apa? Dia atau dia. Fi'il madhi telah, cuma majhul makna dibaca. Adakah dia ni yang membaca? Tak. Dia kena baca. Dia itu kena. Sebab tu dia panggil majhul. Majhul makna apa? Tidak diketahui pelakunya. Tidak disebut pelakunya. Ia telah dibaca. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri'al Qur'an. Dan apabila quri'a telah dibaca. Ia ni sebab tak payah sebut, sebab Al-Quran telah dibacakan akan Al-Quran itu, maka dengarlah baik-baik dan senyap. Ya? Okey, ia telah dibaca. Kalau perkataan dia ialah begini, cuba tuan-tuan bariskan. Nafi. Makna dia telah melihat. Dia telah melihat. Kalau ia telah dilihat, macam mana? No. Okay. No. Ia telah dilihat. Okay. Misal kata kita nak kata perkataan apa? Apa lagi? Akhad. Okay. Akhad. Maknanya dia telah mengambil atau memegang. Akhad. Kalau ia telah diambil, ukhidha. Kalau kataba,
Makna apa? Dia telah menulis. Itu dalam satu satu makna. Juga dia makna dia telah menfardukan atau mewajibkan. Di sini dalam konteks ayat kita mewajibkan. Kalau ia telah diwajibkan, macam mana? Maknanya ia telah diwajibkan, telah difardukan. Yang membezakan ialah pattern baris. Nampak tak payah apa ni bawah atas ke apa semua, sebut dia. Nanti dia akan masuk. Ini dia panggil acuan. Acuan atau pattern. Yang paling penting kakak kena sebut banyak-banyak kali supaya pattern tu masuk dalam kepala. Nanti semua ayat-ayat Al-Quran tu masuk dalam pattern tu lah. Sebab tu orang-orang pondok dia biasa akan menghafal. Supaya bila dia jumpa tu masuk dia tahu. Perbezaan dia awalan. Boleh lah nak hafal mula dia bagi depan, bawah dia bagi depan. Nanti kakak ingat mula bagi depan sebelum dia bagi bawah. Yang tu ya kakak teringat. Tapi lebih senang bagi saya sebut. Qara'a akan jadi quri'a, nazara, akhadha, kataba, sebut dia. Sebab tu saya kadang-kadang gaduh sikit dengan kawan-kawan saya yang nak katakan cara fi'il majhul mesti permulaan bagi depan dan sebelum akhirnya bagi bawah. Dia juga apa? Mula bagi depan, sebelum akhir bagi bawah. Lepas tu lelak mula depan, depan bawah. Dia apa depan bawah sebelum bawah. Dia kata tak payah sebut dia. Jadi Qara'a dia quri'a, nazara, nuzira, akhadha, ukhidha, kataba, kutiba. Maknanya quri'a mana? Ia telah dibaca. Nuzira, ukhidha, ia telah diambil. Kutiba, ia telah difardukan atau diwajibkan. Inilah kutiba. Seterusnya al-qisas, tuan-tuan tahu maknanya? Hukum balas. Hukum balas. Kalau bunuh dibalas bunuhlah. Kemudian al-qatla. Al-qatla. Isim ke fi'il ke haraf? Ya? Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Apa tanda isim? Alif lam. Ya, lepas harf jar. Okey? Kalau tuan-tuan nak cari dalam kamus macam mana? Okey. Cuba tuan-tuan cari ada tak? Qatala. Kalau jumpa kita balik. Qatala. Siapa dulu jumpa dia boleh balik dulu. Cikgu saya selalu buat saya macam tu. Muka surat 301. Okey, kolom sebelah kanan muka surat 301. 301. Gimana? 301 ya. Kolom sebelah kanan qatala. Kakak jumpa 301 qatala. Okey. Itu fi'il madhi dia bunyi macam mana? Fi'il madhi qatala. Fi'il mudhari' dia yaqtulu. Masdar dia bunyi qatlan. Okey, cuba terjemah qatala. Dia telah membunuh. Yaqtulu. Dia fi'il mudhari' macam mana? Sedang membunuh atau dia akan membunuh. Qatlan, pembunuhan. Semua jumpa tak? Jumpa tak semua? Pembunuhan masdar. Okey. Dah puas hati? Belum. Bagus. Ya. Belum puas hati. Sebab kita bukan nak cari perkataan ini punca. Kita nak cari ialah qatlan. Turun. Jumpa tak perkataan qatlan? Jumpa tak? Jumpa. Turun sikit. Jumpa tak? Qatlan.
Dia adalah kalimah mufrad ke jamak? Jamak daripada perkataan apa? Qatilun, iaitu orang yang dibunuh. Qatilun. Jumpa tak? Qatilun. Lepas tu jumpa perkataan jim. Jim mana apa? Jamak. Jamak apa tu? Jamak. Apa jamak dia? Qatla. Boleh? Okey. Sebelum kita balik dan kita akan sambung minggu depan perbincangan kita. Okey, satu orang yang dibunuh disebut qatilun. Ini dari segi harakah ni akan membahayakan. Siapa baca qatilun, dia akan jadi pembunuh. Kalau qatilun, orang yang dibunuh. Sebab itu dia akan jadi kesalahan besar dalam masalah harakat. Dalam harakat mad asli ini memang banyak akan berlaku perubahan makna. Siapa baca qatilun, orang membunuh. Sedangkan ni qatilun, pembunuh ni. Kalau qatilun makna orang yang dibunuh, yang kena. Jauh tak beza? Jauh. Kalau masuk mahkamah terbalik, kira apalah, kira zalim. Okey, seorang yang dibunuh disebut qatilun. Dua orang qatilah ni. Dengan warna apa ni? Hijau. Okey. Semula, seorang lelaki yang dibunuh. Dua orang qatilani ataupun qatilaini. Kalau jamak dia qatla. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya, itu adalah jamak. Boleh kita bincang minggu depan sikit sebab kita nak tengok perkataan kutiba nanti, ya. Bermimpilah dengan fi'il madhi majhul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.